Jadi di sini tidak jelas Imam Bukhari itu ambil mana. Haid dipakai untuk nifas, duduk mana? Kalau nifas dipakai untuk haid, tak apa. Hak bahagian pertama tu dia ada dua. Man samman nifas haidan asal wal haidan nifasan. Kalau kira-kiranya kalau kita nak cari perkataan hak haid mungkin dipakai dengan makna nifas di sini, iaitu haid tu situ. Tapi adakah di sini dipakai dengan makna nifas? Sebab tidak berlaku kelahiran anak. Tidak ada berlaku juga keguguran di sini, tak ada. Tak ada gugur, tak ada melahirkan anak, tak ada. Apa mana Imam Bukhari ambil? Itu persoalan. Itu persoalan. Dia nak sebut di sini perkataan. Dia nak bahas perkataan. Hak mana hak asal? Hak mana asal? Nifas ke atau haid? Untuk haid tu sendiri. Untuk haid tu sendiri. Walaupun kemudiannya digunakan nifas tu dengan makna darah hak keluar selepas beranak. Dan haid tu darah hak mari kotor bulanan. Tapi hak mana sebenarnya hak asal? Itu kalau kita nak tengok dari sudut bahasa. Imam Bukhari nak bahas bahasa tu dulu. Kita kena tahu hak asal. Kita kena tahu hak asal. Sebabnya banyak perkara dalam agama ni, istilah agama ni, kemudiannya dipakai dengan makna lain. Dulu lain. Dulu lain. Misalnya sunnah. Sunnah kan? Kita panggil sunat. Kita panggil sunat. Sunnah lah. Kalau kau Arab tu serupa lah. Sunnah. Sunnah ni luah. Sunnah ni semua ajaran hak mari daripada Nabi SAW. Sunnah. Dalam tu termasuk hak wajib, termasuk hak sunat, segala-galanya lah. Ada hak dia ajar tu, hak ulama kemudian simpulkan di sini hukum makruh, macam-macam. Semuanya termasuk di bawah sunnah belaka. Tetapi dalam istilah kemudian, kalau kata sunnah ni lain. Benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak dosa. Hak tu sunnah ni. Wajib ni benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat dosa. Sunnah ni bawah tu. Kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Itu dalam istilah ulama kemudian. Tapi asal makna sunnah tu apa? Luas, lebih luas. Bukan dengan makna sunat. Kita faham sunat saat ni tu. Tidak tu. Lepas tu kalau pergi lagi ke bahasa bawah lagi, pergi kepada bahasa Melayu, sunat. Sunat tu lain pula maknanya bersunat. Bersunat tu asal makna mengikut sunnah lah. Bersunnah mengikut sunnah asal. Tapi sunnah tu sunnah sebagai gapo? Sunat dengan mana boleh pahala yang kau buat, kalau tak buat tak dosa. Kalau dengan mana kau sunat? Jauh pula perginya, luah pula. Tapi kalau nak kira hak asal, lagu mana? Itu Imam Bukhari nak cerita. Sebagaimana sunnah asal dia luas makna dia. Begitulah juga perkataan nifas itu asalnya luas makna dia. Ia merangkumi semua darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Itu nifas. Sama ada haid ke, darah wiladah ke, darah nifas ke, darah istihadah ke, orang panggil nifas asal dia. Sebab nifas itu daripada nafs. Nafs itu dengan makna dam, darah. Darah. Dan darah yang keluar daripada kemaluan perempuan itu. Hak tu orang panggil nifas asalnya. Walaupun kemudiannya ulama bahagikan haid hak ni istihadah, hak ni begini, hak tu kemudian. Hak asalnya dari segi bahasa, hak asal pun bahasa Arab, nifas itu makna dia lebih luas. Lebih luas daripada makna haid. Di bawah nifas itu boleh haid pun masuk juga. Itu dia nak cerita.
Dengan sebab itu kalau kita kata nifas untuk haid pun betul. Kalau kita kata haid untuk nifas pun betul dari segi bahasa. Jadi apa kalau Imam Bukhari ni nak mari mengajar bahasa pun dak? Orang kata dak tu. Tapi dia banyak hukum ni dia berkait juga dengan bahasa tu. Dia berkait dengan bahasa. Tak boleh kita kata hukum semata-mata. Tak ada perlu tengok dah kepada bahasa, sudut bahasa tu. Tak, dia ada kaitan. Tak boleh dipisahkan. Walau bagaimanapun ulama-ulama hak bahas hadis Bukhari ni, dia kata hak tu tidak utama tu. Bukan tugas utama Bukhari nak bincang bahasa. Dia tentu nak royak benda lain ni di sini ni. Kalau ya pun kita terima dia nak royak dari sudut bahasa tu, tapi hak tu tidak sepenting mana. Hak lebih penting lagi dia nak cerita di sini ialah benda lain. Iaitu apa dia? Hukum. Dan hukum tu hukum hak mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak royak tu. Dia nak royak tu. Dengan sebab itulah dia buat mari dua perkara. Nifas boleh disebut haid. Haid boleh disebut nifas. Bukan dari segi penggunaan bahasa saja. Yakni dia nak mengisyaratkan kepada persamaan hukum di antara nifas dan haid itu. Dalam banyak perkaranya hukumnya sama. Hukumnya sama. Tidak berbeza. Walaupun ada dalam setengah-setengah sudut sikit lah. Tidak banyak. Tidak sama. Tapi dalam kebanyakan hukumnya sama. Oleh kerana hukumnya sama, dengan sebab itu boleh kita tukar. Itu cara Bukhari faham gitu. Cara Bukhari faham gitu. Dan oleh kerana tidak ada hadis khusus berkenaan dengan nifas ni, hukum nifas ni. Hadis yang menepati syarat Imam Bukhari. Tak ada. Dia tak boleh nak mari hukum perempuan bernifas berdasarkan hadis yang menepati syarat dia. Seperti mana dia boleh buat mari hukum perempuan yang berhaid. Dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh begini-gini, banyak lagi. Ada hadis yang menepati syarat dia. Tetapi hadis tentang perempuan yang bernifas tidak ada yang menepati syarat dia. Maka dia guna satu kaedah lain. Itu cara Bukhari. Dia nak ceritanya, kalau kita pakai hadis sahih saja, hak tinggi taraf dia saja pun, sebenarnya boleh kalau kita campur dengan ilmu yang lain. Kita campur dengan ilmu yang lain. Kita tengok dari sudut bahasa, kita tengok dari sudut itu, boleh. Dalam masalah ni begitu juga kata dia. Kita tengok banyak perkara sama. Dalam agama ni hukum perempuan yang bernifas dengan perempuan yang berhaid. Oleh kerana dari segi sama banyak persamaannya, dan hakikat asalnya pun darah itu pun sama juga, daripada punca yang sama juga, maka Imam Bukhari kiaskan. Dia guna kaedah kias. Kiaskan hukum nifas dengan hukum haid. Kalau orang yang berhaid tidak boleh sembahyang, orang yang bernifas pun tak boleh sembahyang juga. Tak boleh sembahyang itu berdasarkan apa? Kalau kata tak ada hadis, katakanlah tak ada hadis. Ada. Bukan tak ada, ada. Hak tak adanya menepati syarat dia. Sebab Imam Bukhari dia berjanji dah. Dia nak mari dalam kitab dia, hak menepati syarat dia. Syarat dia tu untuk sahih hadis tu sangat tinggi. Orang lain ada kata hak tu hukum orang bernifas ni ada. Ada hadis pun. Tapi oleh kerana tidak menepati syarat dia, walaupun sahih, Imam Bukhari tak mari. Dia guna cara lain. Dia guna cara qiyas. Oleh kerana hak ni kuat ni. Hak menepati syarat dia ni kuat. Sehingga dia boleh jadi orang panggil maqis alaih. Dalam kaedah qiyasnya boleh jadi maqis alaih. Boleh dijadikan sebagai sesuatu yang dikiaskan dengannya. Sebab apa? Kuat. Oleh kerana kuat dan ilat dia begitu begini sama tu, banyak persamaan itu. Dia boleh kias. Ini menunjukkan Imam Bukhari adalah termasuk dalam kalangan ulama yang memakai kias.
Untuk hukum-hukum agama. Dia tidak tolak qiyas.